ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta Iskandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka a'taka mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i rubbama a'taka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a'taka mata fatahalaka balbah fami fil man'i adal man'u ainal ata'i. Terkadang dianugerah Allah akan dikau, maka tegahkan akan dikau. Dan terkadang menegahkan akan dikau, maka dianugerahinya akan dikau. Manakala dibukakan Allah bagimu pintu faham dalam tertegah yang tersebut itu, nescaya kembali tegah itu, yaitu keadaan anugerah. Ini di sebalik pemberian dan juga tegahan. Ada kadang-kadang yang kita hajat, kita nak Tuhan bagi, tetapi di sebalik itu ada benda yang lebih hebat lagi yang kita tak dapat. Kadang-kadang yang kita nak tu tak dapat, tapi Tuhan bagi yang lebih hebat lagi daripada apa yang kita tak dapat. Yang berlaku baru ni di Sabah. Di Sabah tak dapat satu kerusi pun orang tak bagi tak bertanding. Mana tahu dengan sebab tu ada benda besar lagi yang Allah nak bagi kat kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Yang kita tak suka tu, kadang-kadang di sebalik yang kita tak suka tu ada perkara-perkara yang lebih besar, lebih baik lagi. Tu guru sebut fiqhul awaliyat. Apa fiqhul awaliyat? Fiqh faham. Yang fiqhul awaliyat ni perkara kepahaman perkara yang perlu kita utamakan. Kita mengaji pondok, baca kitab,
Selalu dia timbul masalah-masalah fiqah lah, ibadat. Pamannya kita nak pergi semayang. Pergi semayang kita jumpa orang lemah. Mana lebih utama, nak pergi semayang jemaah ke nak selamatkan orang lemah? Tentulah lebih aula kita selamatkan orang lemah. Kan? Bukan makna bila kita nak pergi tu jumpa tengok orang lemah, tapi semayang dulu. Lepas tu zikir lagi. Doa panjang-panjang lagi. Balik kau tu mati terus. Selamatkan dia dulu. Walaupun luput waktu semayang tu. Boleh qadha. Itu aulanya selamatkan orang lemah. Itu munafiqul awaliyat. Tapi lalu contoh-contoh yang dibagi dalam bentuk ibadat dah. Ini Tok Guru bagi contoh terkini. Apa yang lebih aula terkini. Yang aula terkini ialah perpaduan ummah. Itu yang penting. Penting sekali perpaduan ummah. Kalau kita berkelahi, DAP masuk celah. Macam yang berlaku baru ni. Dia berkuasa 2 bulan, apa yang dia buat? Meletakkan tabung haji tempat yang cukup bahaya. Hari-hari orang maki Nabi. Sampai berlaku makna kita kata menceroboh sendi-sendi perlembagaan. Berarti kedaulatan raja-raja diceroboh dengan Aisyah. Menandatangani Aisyah bagi kita bangkit berjuta-juta umat Islam menentang Aisyah. Macam-macam dia buat. Jadi awalnya iaitu makna kata perpaduan ummah. Bila kita bercerai, pecah belah, musuh ambil kesempatan. Ya. Ala tanaza'um fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, bergaduh-gaduh, berpecah belah. Wa tazhaba rihukum, akan makna kata hilang kekuatan kamu. Sebab kita berbantah, kekuatan kita hilang, musuh ambil kesempatan. Jadi awaliyatnya ini perpaduan ummah. Mana lebih penting dengan kerusi? Kita boleh letak calon, tapi calon kita akan berlawan dengan BN atau PN. Bila kita berbalah sama sendiri, pecah sama sendiri, DAP lah menang, Warisan lah menang, Pakatan Harapan lah menang. Dan dapat menang, berlakulah dengan apa yang telah berlaku. Jadi kita memang kita tak suka, kita nak bertanding tapi tak dapat bertanding. Mungkin di sebalik tertegah tu ada kebaikan. Mungkin kebaikannya itu nanti PRU ke-15. Kan di situ ada kebaikannya. Mungkin kursi kita akan bertambah lagi dan sebagainya. Yang ni yang nak didedahkan oleh Ibn Atta'. Kadang-kadang di sebalik apa yang tertegah itu Allah bagi anugerah. Sebalik apa yang kita nak kita dapat tu Tuhan halang pula yang benda yang lebih utama yang kita nak. Fa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik. Terkadang yang kamu suka itu buruk pula untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Allah mengetahui sedangkan kamu tak tahu apa-apa. Kita tak tahu di sebalik pahit itu ada ubat. Di sebalik manis itu ada racun. Orang buat kajian sekarang ni, di antara makanan yang membahayakan gula. Gula tu bahaya sekarang ni. Gula sedap lah, manis lah, tapi di sebalik tu ada kecil manis. Banyak orang kena kecil manis. Di sebalik manis gula tu ada kecil manis, membahayakan. Ubat tu pahit, di sebalik pahit tu dia ada kebaikan dia, boleh menyembuhkan penyakit. Tu di sebalik apa nama yang menghalang mungkin ada kebaikan dia. Di sebalik yang kamu suka itu ada pula yang menghalang kamu. Ya, itu maksud dia. Rubbama a'taka wa mana'aka wa rubbama ma'anaka wa a'taka. Matal fatahi ngata fataha
mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ya, terkadang dianugerahi Allah Ta'ala akan dikau. Benda yang kita nak, kita hajat, Allah anugerah, Allah bagi. Maka menegahkan akan dikau, tetapi kadang-kadang tertegah yang lain pula. Allah bagi kita nak apa? Nak rezeki, nak ikan banyak kita ke laut, berniaga nak untung. Tuhan bagi untung, tapi tertegah syukur. Ada orang dapat rezeki banyak tak syukur, dia halai balai membazir. Kamu nak kuasa, Tuhan bagi kuasa, tapi dapat kuasa buat halai balai. Banyak orang dapat kuasa, dia tak guna kuasa untuk kebajikan. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang kami beri kuasa, kata Allah, orang beriman yang dapat kuasa, orang Islam bila dapat kuasa di atas muka bumi, apa dia patut buat? Aqamus salah, dirikan semayang. Masuk diri semayang, dia guna kuasa tu bawa rakyat dia, umat Islam, kepada taat kepada Allah. Dalam dunia ni banyak negara umat Islam, pemimpin dia adakah semua bawa rakyat dia taat kepada Tuhan, tunduk hukum Tuhan? Dia tak ambil kira, dia kira kaya akan diri dia saja. Dia kaya akan diri dia. Wa atau zakah, mengeluarkan zakat. Ulama kata maksud keluar zakat di sini, kewajipan pemerintah iaitu mengagih-agihkan kekayaan negara cara adil. Bagi elok, bagi pada hak dia. Berapa banyak orang buat macam tu. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, memerintah dengan ma'ruf, mencegah kemungkaran. Berapa banyak dalam dunia ni negara umat Islam yang menggunakan kuasa pemerintahnya itu digunakan untuk tegakkan amal makruf nahi mungkar. Jarang. Walillahi aqibatul umur, kembalikan urusan Allah. Semua urusan kembali kepada Allah. Banyak orang buat gitu. Dia nak kuasa, Tuhan bagi kuasa, tapi tertegah daripada syukur, melaksanakan kuasa itu dengan jalan yang betul. Itu orang kaya. Banyak orang kaya pemurah. Dia dapat, dia nak Tuhan bagi, tapi tertegah daripada benda yang lebih besar, yakni syukur. Dan terkadang tegahkan akan dikau, apa yang kita nak tak dapat, maka dianugerahinya akan dikau, dapat pula Tuhan bagi. Kita nak sihat, tertegah sihat tu, datang sakit, tapi Tuhan bagi kita, anugerah kita sabar. Sakit dapat sabar, rugi dapat sabar. Sabar ni maknanya lebih penting. Kadang-kadang Allah dulukan sabar daripada semayang. Kan semayang tu kira hebatlah semayang, ibadat yang paling hebat semayang. Tapi kadang-kadang dalam Quran Tuhan sebut sabar dulu. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah Ta'ala supaya sabar dan semayang. Minta tolong Tuhan bagi kita sabar dan semayang. Sabar Tuhan letak depan dulu. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Tuhan sebut sabar tu. Yang beriman, allazina amanu sabiru wa sabiru, sabarlah kamu, jadi kamu orang sabar. Allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu, kamu jadi orang murabitun. Rabit, jasa berada di sempadan, berjaga malam untuk jaga perbenteng pertempadanan negara. Dipanggil murabitun. Rabitu,
Kemudian Allah sebut wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sedangkan takwa kita fahamlah kepentingan takwa. Nak semayang pun banyak khutbah mesti ada takwa. Hebat takwa ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba baik kamu orang yang bertakwa. Walaupun takwa hebat, dalam masa-masa tertentu Allah sebut sabar dulu. Ya. Ja'alnahum wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah kata apa? Kami jadikan mereka itu a'immah. Bani Israel itu kami jadikan mereka a'immah, pemimpin yang mengikut petunjuk kami. Lama sabaru, sebab mereka sabar. Banyak lagi sabar-sabar tu. Jadi Allah bagi kita sakit, tertegah kita sihat. Dalam tertegah tu ada anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Sabar. Dia Tuhan sekat yang ni, dia bagi yang ni. Yang dia bagi tu lebih hebat daripada yang dia sekat. Dia tegah tu. Yang dia tegah tu, dalam tegah tu ada anugerah. Jadi kita tak perlu susah hati lah. Tak dapat sabar tak apa. Mungkin Tuhan tak bagi, belum masa dia. Kerana ikut kajian kita, dalam pilihan raya yang lepas, paling tinggi calon PAS dapat 6%. 6% yang dapat. Jauh sangat. Kalau kita kata pengundi itu 10,000, kita dapat 60 ya. Dapat sikit ya. Sabar Ustaz, macam telur ayam. Yang katuk dia belum masa kita katuk, pecah apa pun tak ada. Keluar darah dia. Sabar Ustaz, bagi mak dia ram, ibu dia ram. Bagi dia kuat. Sampai tempoh dah masa, dia sendiri patuk kulit tu. Anak ayam ni patuk kulit yang lingkong dia tu. Kaki dia kuat, dia terajang mai, pecah kulit telur. Kepak dia pun mengepak. Keluar dengan gagah. Anak ayam ni berjalan. Kita sabarlah sikit. Bina kekuatan. Ada tempat-tempat di Sabah bila kita pergi kempen, dia pun heran, PAS itu apa? Dia tak nak dengar PAS. Banyak tempat tak nak dengar PAS. Sarawak lagi teruk lah. Dia pun tak tahu PAS apa. Kadang-kadang pasti dia tahu, PAS dia tak tahu. Banyak tempatnya tu. Kita sabar saat. Ambil masa hingga kita kuat. InsyaAllah. Tak lari gunung dikejar. Sampai masa hilang kabus, nampaklah dia. Mungkin dengan sebab sabar kita ni, orang nampak begini orang PAS. Dia tak bolot, dia tak gopok. Dia utamakan persahabatan. Juga kita tak calon. Tak calon kita bertanding 3-4 penjuru sama kita. Lepas lah menang. Dia lepas menang lagi teruk. Itu dia. Jadi kita ingat, di sebalik yang benda kita tak dapat tu, ada kebaikan dia. Itu dia. Ada anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka tegahkan akan dikau. Ya kan. Manakala dibukakan Allah bagimu pintu faham dalam tertegah tersebut. Itu. Jadi Allah buka pintu faham. Dan kadang-kadang orang dia ada ilmu tapi dia tak faham. Dia tak cerdik. Dia ada dua. Satu ilmu, satu cerdik. Macam saya selalu sebut. Apa balik esok ni apa jadi imam. Apa Quran. Jadi imam tengah-tengah tempat. Tempat itu waktu semayang berbagai orang kunjung. Ada setengah tempat tak ramai. Macam Tuang Pak. Orang kampung tu ya. Kadang-kadang kalau kita pergi gerik, kita pergi gerik.
Jalan nak pergi Kelantan tu ada tepi jalan sebuah masjid baru. Tempat tu orang singgah. Cukup ramai orang singgah. Kerana masjid-masjid di bandar-bandar ni, orang nak pergi kerja macam subuh macam ni. Dia pakai siap uniform dia. Pakai uniform, lepas tu terus pergi kerja. Dia punya masa yang cukup singkat. Kita pula duk baca surah panjang-panjang. Baca surah panjang, lepas tu zikir lagi panjang-panjang. Meratik lagi apa semua. Yang kawan ni traffic duk jam ni. Dia nak pergi kerja. Dia nak bangkit, tak lagi. Dia kata tak hormat tu imam. Tu imam tak hormat tu imam lah apalah. Tak hormat jemaah. Dia jadi serba salah. Kita menjadikan dia serba salah. Itu mana tak terdik. Bila orang suasana macam tu, kita baca surah pendek-pendek cukup. Zikir pendek-pendek cukup. Habis sembahyang, zikir seorang duk penyuruh tu, zikir habis-habis. Tak ada kerja apa. Dia kena cerdik. Keadaan tu kena cerdik. Begitulah benda-benda yang lain. Kita ilmu tinggi. Kita mengaji kitab tebal. Tapi yang hadir tu orang kampung. Yang tak ada asas-asas yang ni. Baca kitab rendah-rendah sudah. Jadi kita kena cerdik menghadapi keadaan. Tetapi ceramah di Shah Alam, ni orang kaya banyak. Ceramah pasal bab korban, berjihad, derma, sedekah. Hang pi baling, pi pokok senang. Kan? Hang pi baling terap, tempat orang menurut kita pula harga murah. Tak payahlah ceramah bab derma. Ceramah bab sabar. Jadi makna kita tahu sasaran dia, tak mana kita nak guna ilmu kita tu. Inilah orang bijak. Orang yang bijak. Tuhan buka pintu faham. Apa faham kita? Di sebalik tertegah tu ada nikmat. Benda yang kita tak dapat ada di sana. Benda-benda yang lain Tuhan nak bagi kat kita. Di sebalik apa yang Tuhan bagi kat kita tu, kita bimbang pokok ada benda yang tertegah. Yang lebih besar kita tak dapat. Jadi oleh itu bila Tuhan buka pintu faham ni kepada kita, manakala dibukakan Allah bagimu pintu faham dalam tertegah tersebut, nescaya kembali tegah itu, iaitu keadaan anugerah. Jadi bertukarlah yang tertegah tu jadi anugerah. Benda yang kita tak suka tadi, rupanya sebalik itu ada benda yang Tuhan nak bagi. Sebab itulah ada ulama-ulama sufi, makna kata dia lebih suka, makna kata Tuhan bagi dia ujian, kesusahan daripada Tuhan bagi dia nikmat. Kenapa? Di sebalik benda yang dia tak suka tu ada nikmat yang besar. Ada makna. Sebab tu mereka kata di sebalik bala ada nikmat, balik nikmat tu ada bala. Bila Tuhan buka pintu faham, dia dapat bala atau tertegah, dia relax. Kerana dia faham di sebaliknya tu ada benda yang elok Tuhan nak bagi lepas ni. Itu dia. Maksud dia macam tu. Jadi kita banyakkan nampak zahir saja. Dapat nikmat gelak seronok, kena bala monyot macam yang berak kapok. Menang, kepak dada seronok. Kalah, tunduk, tak angkat kat kepala dah. Duka cita yang amat sangat. Tak macam tu. Tak macam tu. Di sebalik tertegah tu mungkin ada anugerah, di sebalik anugerah tu mungkin ada yang tertegah. Bila Tuhan buka kita pintu faham, Tuhan bagi kita faham. Bila tertegah segala hajat kita tu, kita relax. Tak apa, insya-Allah. Ada benda lain mungkin Tuhan nak bagi. Itu dia. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bermula tegah Allah itu akan hambanya daripada diperoleh segala syahwat dan lazat, maka iaitu anugerah yang amat besar. Maka adalah tegah itu memuliakan
dan anugerah itu menghinakan. Ini syarah dia ni. Bermula tegah Allah itu akan hambanya daripada diperoleh segala syahwat dan makna kata lazat. Kadang-kadang yang kita nak tu, itu makna ada bahagian-bahagian nafsu dalam tu. Apa-apa saja lah kita nak. Kita nak meniaga untung banyak. Itu ada bahagian-bahagian nafsu. Seronok, kaya, mewah. Itu lazat, sedap. Itu semua bahagian-bahagian nafsu. Bahagian menggemukkan nafsu, meliarkan nafsu, menyukakan nafsu. Itu dia. Ya. Jadi tegahan itu maka iaitu anugerah yang amat besar. Apa maksud anugerah yang besar? Tertegahnya kehendak nafsu itu anugerah. Menggemukkan nafsu itu satu benda bahaya kat kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu mengheret kita ke arah kejahatan. Yang kita nak ni pada zahirnya menggemukkan nafsu, meliarkan nafsu, menguatkan syahwat nafsu. Kebanyakan yang macam tu, sebutlah apa yang kita suka. Makanan yang sedap, kesihatan yang hebat, harta yang banyak, pangkat yang banyak. Ini semua bahagian-bahagian nafsu. Bila kita dapat, maknanya kita menggemuk, menguat dan meliarkan hawa nafsu kita. Jadi bila tertegah nafsu. Tertegah nafsu ni satu makna kata hadiah anugerah Allah yang cukup hebat. Kita nak lawan nafsu payah. Tapi Allah bagi dengan cara menegah kehendak-kehendak nafsu. Apa nafsu nak? Tuhan tersekat di situ. Dengan tersekatnya nafsu, maka yang kita dapat, akal menguasai kita, hidayah menguasai kita, ibadat menguasai kita. Benda yang baik-baik menyelubungi jiwa sanubari hati kita. Hebatlah kita. Nak abangnya di sebalik tertegah apa yang kita nak tu, Allah nak tegah nafsu kita tu. Maka adalah tegah itu memuliakan. Tertegah nafsu ni kita jadi orang mulia. Kerana nafsu ni heret kita jadi jahat. Tertegah kehendak nafsu, tertegah jadi jahat. Kita jadi orang baik. Layan hawa nafsu, kita jauh daripada Allah. Dengan tertegah kehendak nafsu tadi ni, kita dekat dengan Tuhan. Nafsu bila liak, kita derhaka kepada Allah. Dengan tertegah kehendak-kehendak nafsu ni, kita jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bagus ke yang Allah bagi tu? Jauh lebih baik. Pada harta, pangkat, kedudukan, kemewahan. Semua ni tak ada erti apa-apa dalam hidup kita. Kiranya kita derhaka kepada Allah. Ada orang kaya, pemurah banyak, ada juga. Tapi banyak orang kaya lagi kedekut. Banyak ada juga penguasa dengan kuasanya itu diguna untuk kebaikan. Tapi banyak penguasa yang dapat kuasa dia guna makna kata untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dia macam tu. Nak jadi orang yang berkuasa macam Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa nabi, berapa saja yang baik-baik. Yang jahatnya banyak. Penguasa yang jahat, Firaun, Namrud, dan sebagainya. Kita lah pun macam itulah. Jadi kemungkinan besar apa yang kita hajat tu tak dapat. Bila tak dapat, kerana hajat-hajat kita tu diselubungi oleh hawa nafsu, Allah tegah tu kita jadi baik. Alhamdulillah.
Ini merupakan anugerah Allah Ta'ala pada kita. Allah nak muliakan kita. Dan anugerah itu menghinakan. Baliknya kalau kita dapat, mungkin kita dihina oleh Allah. Banyak orang dapat kuasa rasuah. Dapat harta banyak buat maksiat. Kesihatan macam Fir'aun. Sehat, tak sakit-sakit. Yang sebab manusia kufur kepada Allah kerana terlampau sehat. Umat Nabi Nuh 1000 tahun jarang yang mati. Rezeki melempah ruah. Dalam kitab cerita musim zaman Nabi Nuh tu, hang junjung apa bakui atas kepala. Lalu bawa pokok apple berhenti zat bang minit. Dia luruh penuh bakui. Jalan. Tak payah pikutit bawah, punya banyak, punya makmur. Umur panjang, rezeki mewah. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa macam itulah. Dia lupa mati. Jadi anugerah tu menjadikan kita hina kadang-kadang. Kadang-kadang kita jadi hina. Tak syukur pada Allah Ta'ala. Sabar atas kemewahan tu lebih sukar daripada kita sabar ketika kita miskin. Kita miskin boleh sabar, kita kaya payah sabar. Sabar ketika sakit lebih mudah daripada kita sabar ketika sehat. Banyak orang sehat dia tak sabar, dia tak ada guna nikmat kesihatan tu dengan baik. Bila dia sakit barulah dia ingat kat Tuhan. Jadi macam tu. Kata Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi radhiyallahu an, apabila ditegahkan engkau, maka demikian itu anugerahnya. Bila Tuhan tegah apa yang kita nak, mungkin besar di sebalik itu ada anugerah yang Tuhan nak bagi kat kita. Sebab tu kita, hidup kita macam itulah. Bila kita sakit, jangan buruk sangka dengan Tuhan. Mungkin ada apa-apa yang Tuhan bagi. Kita suka bebas, tapi kena penjara. Ada orang kena penjara, dia boleh khatam, dia boleh hafal 30 juzuk Quran dalam penjara. Ada orang boleh. Di luar tak boleh hafal, duduk dalam tu boleh hafal. Pak Hamka duduk dalam tahanan, dia boleh tulis Tafsir Al-Azhar. Syekh Qutub boleh tulis Fi Zilalil Quran dalam tahanan, dalam penjara. Sampai begitu hebat kemuliaan yang Tuhan bagi kat mereka itu. Baliknya, dan apabila dikurnia engkau, sebaliknya kata Syekh Mahyuddin, ya, apabila dikurniakan engkau, maka demikian itu, apabila dikurniai engkau, maka demikian iaitu ditegahnya. Baliknya, apabila Tuhan bagi sesuatu kita, mungkin tertegah benda yang besar-besar. Bagi nikmat tertegah syukur, bagi sihat tertegah syukur. Tuhan bagi tu kita tak dapat, makna kata benda yang lebih besar daripada apa yang sepatutnya. Dia bagi nikmat, syukur tak dapat. Dia bagi bala, dapat sabar. Contohnya tu kan. Maka pilih olehmu meninggalkan atas mengambil bagi yang wajib. Maka pilih olehmu meninggalkan atas mengambil bagi yang wajib atas hamba itu, bahawa meninggalkan tadbir dan ikhtiar. Ya. Pilih olehmu akan meninggalkan atas mengambil yang wajib atas hamba, meninggalkan tadbir dan ikhtiar. Maksudnya tinggalkan, makna kata satu usaha dan kerja dengan cara mengambil atas yang wajib bagi hamba itu, meninggalkan tadbir dan ikhtiar. Kita serahkan tadbir dan ikhtiar itu kepada Allah Ta'ala.
kita hadapi tertegah tu dengan sempurna. Bila Tuhan tegur, yang pentingnya apa? Kita sabar. Atas tanggungjawab kita, kita sabar. Apa nak jadi, serah pada Allah. Dengan satu kita keyakinan, baik sangka dengan Tuhan, di sebalik ujian ni ada kebaikan. Ubat-ubatlah, berubatlah. Kita pergi berubat, kata berubat. Ikhtiar cari ubat. Tetapi apa yang berlaku ke atas aku ni, Allah yang tahu. Allah bersifat apa? Pemurah, penyayang, pengasih, pengampun. Allah Tuhan, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik untuk aku. Tuhan bagi aku sakit, insya-Allah ada kebaikan dia. Kalau kita tak sakit, kita pun tak tahu siapa tukang ubatnya. Tak sakit. Kalau saya tak sakit, saya pun tak tahu siapa yang pandai ubat. Bila saya sakit, saya pun carilah orang ubat. Pergi orang ni, pergi orang ni, pergi orang ni. Ni baru ni ada kawan kita daripada Leki, tengah malam kan. Tak tolong. Anak dia dah 4 bulan. Baby ni 4 bulan. Berak payah. Taik lama keluar. Berak lama. Pasal pakai tu jolok dengan apa? Jolok dengan cium. Dengan getah untuk keluarkan taik najis dia. Doktor nak belah. Ni hari Senin. Hari Senin bila kemarin. Hari ni nak belah. Saya kata 4 bulan mana boleh belah. Budak 4 bulan. Dia sakit ke tak sakit apa? Menangis pun tak apa tak. Makan macam biasa. Pertumbuhan dia okey. Tak ada masalah apa-apa. Saya fikir mana nak minta tolong ni. Teringat tu. Orang yang duduk hurut saya tu. Saya telefon dia. Saya ingat ni Ustaz. Masa nak bersalin tu dia tarik kuat tu. Kaki dia. Belah kanan tu. Bagi minyak dekat pak dia tu hurut. Tang ni. Sebagi nombor telefon dekat pak budak tu, dia telefon sendiri, dia buat. Dia sabar-sabar budak tu kentut budak tu pun. Dia tak urat belah kanan tu, dia tak kaki dia tu. Dia tarik tak macam mana tak tahu. Malam dia pergi bawa budak ni pergi kat tukang urut tu. Ada tunjuk tang ni. Buat tengok insya-Allah. Kada masalah apa, tak ada masalah apa. Urat tu bersimpul lagu mana tak. Kita bagi luruskan balik urat tu insya-Allah dia kata. Dia balik buatlah insya-Allah. Mungkin sehari 2 ni tengoklah perkembangan dia macam mana. Cuba saya tak sakit. Saya mana tahu kawan tu pandai urut. Rumah dia tang mana apa nak. Bila kita jadi macam ni, rupanya sebaliknya ada hikmah. Boleh tolong orang lain. Orang yang menghadapi masalah, kita boleh tolong. Perkenalkan cerita orang di sini. Jadi rupanya di sebalik tu banyak hikmah di balik kejadian itu. Itu dia. Jadi bila berlaku ke atas kita yang tertegah tu, benda yang kita nak tu tak dapat, maknanya kita hadapi dengan elok, baik sangka dengan Allah Ta'ala, dan serah segala urusan ni kepada Allah Ta'ala. Serah urusan ni kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita jiwa tenang, sabar dengan elok, baik sangka dengan Allah husnul zan. Kita tak buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Dan kata Abu Habib Al-Badawi, magi Sufyan As-Sauri radhiyallahu an. Hai Sufyan, bahwasanya menegah Allah akan dikau itu kurnianya daripadanya bagimu, dan demikian itu tiada menegahkan ia akan dikau daripada bakil. Bukan bakil ni, baklun ni pokok pohon kurma. Dan tiada daripada ketiadaan, hanya sungguhnya menegah ia akan dikau
Dia kata dengan nazar daripadanya bagimu. Nazar. Ini kata Habib Al-Badawi bagi Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu. Hai Sufyan, bahwasanya menegak Allah akan dikau itu kurnianya daripadanya bagimu. Tiap-tiap tegahan benda yang kita nak tak dapat, itu anugerah Allah. Kita kena faham di sebaliknya ada anugerah. Kan? Macamlah kita ni macam ibarat budak-budak lah. Budak kecil ya, umur baru boleh berjalan tu, umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Dia suka main. Ada apa semua dia nak main. Dia pergi dapur, dia ambil pisau. Dia pegang pisau, lari main. Mak dia minta, "Mat, main ni pisau kat mak." Dia tak bagi. Dia nak main pisau tu. Mak dia tak bagi juga. Mak dia tangkap, pukul tangan, tampak sikit tangan terbuka. Mak dia rampas pisau, ambil pisau. Budak dia teriak tak? Teriak. Oh, kenapa dia teriak? Dia nak pisau. Pisau ni membahayakan. Mak dia tahulah pisau ni bahaya, bagi dia main bahaya. Silap-silap tertikan perut dia jatuh, mati. Itu mak dia. Pak dia, mat ni faham tak? Dia tak faham. Dia kena seronok lah. Kita pun begitulah, seronok dengan nikmat, kekayaan, kekuasaan. Allah lebih tahu. Hang tak boleh pakai benda ni. Kalau dapat, habis rosak. Tuhan lebih tahu. Bila Tuhan tegah tu, maknanya adalah benda yang membahayakan kita. Ada orang bahaya dengan sebab kekayaan. Ada orang kaya dengan rosak dengan sebab kekuasaan. Macam-macam. Ada orang yang rosak dengan sebab kesihatan. Benda ni Allah Ta'ala lebih tahu, kita tak tahu. Kan? Jadi sebab itu bila kita dapat benda yang tertegak, benda yang kita nak tak dapat, maka nasihat Abu Habib ni, dia kata kita kena faham. Dia bagi tahu Sufyan Sawri, di sebalik tegahan itu ada kurnianya. Ada benda yang Tuhan nak bagi. Itu dia. Dan demikian itu, cara menegak ia akan dikau daripada bakhlun ni. Bakhlun di sini bukan baktil. Pohon kurma. Saya catat sini, Tok Guru kata pohon kurma. Makna kata Tuhan tegah kita daripada mendapat, makna kata mendapat nikmat macam pohon kurma banyak tadi ni. Dan tiada daripadanya ketiadaan, hanya sungguhnya menegah ia akan dikau. Dia kata dengan nazar daripadanya bagimu. Ada benda yang baik, sesuatu benda tu kita tak dapat, benda tu ada baik di sebaliknya. Adalah benda-benda yang kebaikan untuk kita. Ya. Dan kata Abu Abbas radhiyallahu an, tiap-tiap jahat adab dan berbuat adab itu, maka iaitu adab. Katanya pula, tiada yang mengetahui anugerah dalam tegah itu melainkan siddiq an intaha. Akhir sekali kata Abu Abbas Al-Mursi, tiap-tiap jahat adab itu, maka iaitu adab. Macam mana ni? Tiap-tiap jahat adab dan berbuat adab, iaitu adab. Adab ni dalam jahat. Jahat adab pun ada adab, dan berbuat adab, buat beradab, tu pun ada adab. Nah, hukum adab. Kan? Kadang-kadang orang baik adab. Itu memang ada dalam baik itu. Dalam baik itu kita beradab dengan Tuhan, contoh. Sebaliknya jahat adab pun jahat adab dengan Allah. Kita jahat adab dengan Allah. Tuhan balas kadang-kadang tu.
dengan benda yang makna kita kata benda yang tak elok. Macam contohnya kita ni makna kata ada ilmu. Bila kita ada ilmu, adab ilmu, kita hendaklah makna kata di antaranya membantu orang yang tak ada ilmu. Kan? Dia contohnya dia minta kita mengajak. Kita pun tengok dia ni lekeh semacam ya. Kan? Mungkin kita tengok ni kita pun tolak permintaan dia. Padahal kita lapang masa tu. Kita ada kelapangan, ada masa untuk kita bagi kat dia. Tapi mungkin kita tengok dia ni orang lekeh, kita pun tolak. Makna kita dah tak beradab dengan ilmu. Tak beradab dengan ilmu. Jadi dalam kita tak beradab dengan ilmu tu, kadang-kadang Allah balas kat kita. Allah balas dengan cepat. Ada sajalah benda yang berlaku. Tuhan nak balas kat kita ni. Bila di sebalik jahat adab hingga Allah balas kat kita, kita pun tersedar, aku dah jahat adab dengan Allah Ta'ala. Dengan ilmu yang ada pada aku. Kita sedar balik. Mungkin di sebalik tu, bila Tuhan balas kat kita, kena benda yang kita tak suka, maka kita pun fikir balik, apa benda yang aku tak kena. Maka membolehkan kita perbaiki balik adab kita tadi. Ya, perbaiki balik adab kita. Kalau kita sombong, kita angkuh, Tuhan balas, lah tu bukan orang tu. Tuhan balas tu ada kebaikan dia untuk menyedarkan kita di atas kesilapan kita yang telah lalu. Ataupun kadang-kadang kita berbuat adab. Depan orang beradab sangatlah, belakang orang langsung tak ada adab. Bila orang ramai, kita pun beradab, tunjuk warak kita tu. Duduk seorang-seorang, kita tinggalkan adab-adab tu tadi. Itu namanya berbuat adab. Kadang-kadang Tuhan nak malukan kita, nak bagi kita sedap. Berlakulah benda-benda yang kita tak suka tu. Bila benda yang kita tak suka tu berlaku, oh, aku dah buat tak kena. Ada benda yang aku buat tak kena. Bila sesuatu Tuhan balas dengan cepat, itu Allah sayangkan kita. Ya. Macam saya cerita dulu ni ada Ustaz Arwah. Ustaz Zakaria Ansari. Dia cerita kat saya. Ada orang bagi dekat dia duit RM50. Ustaz, yang ni dia kata duit riba. Ustaz gunalah untuk sekolah Ustaz. Dia bumbul dalam poket. Hari tu nak keluar pergi mengajak. Dia cerita kat saya, keluar mengajak, dia tertinggal dompet. Dompet tertinggal di rumah. Nak beli minyak kereta, dia ambil duit riba ni, dia beli minyak kereta. Duit riba RM50. Lepas tu apa jadi? Kereta dia rosak. Dia perbaik kereta dia, kena RM500. Dia belanja duit riba RM50, Tuhan balas. Enjin kereta dia rosak, kena bayar RM500. Jadi Tuhan balas tu, memberi dia kesan yang cukup besar. Lain kali jangan buat kerja macam ni. Lain kali jangan buat kerja macam ni. Ya. Saya hari tu pakai storm. Duduk kelang kabut nak pergi mengajak. Terlupa tu, atas radiator tu, tutup dia lupa buah. Tutup dia ada tu. Letak atas enjin tu juga. Sampai nibun terbaik, berasap enjin. Berasap enjin. Kita buat berhenti tepi. Dah sejuk enjin tu, angkat bonet. Tengok-tengok tu, tangki, tudung tangki tu, duk ada tepi tu ya. Mana kita tak bubuh tudung tangki. Kena berapa ribu? 6,000 perbaik enjin tu. Sekali kena, lain kali orang cek ayat, apa tutup dah? Tu, radiator tutup dah. Baru kita waspada, jaga-jaga. Jadi kadang-kadang Tuhan bagi satu insiden yang menyusahkan kita, tapi sebaliknya ada benda yang kita dapat daripada situ. Kan? Itu kata Abu Abbas Al-Mursi, tiap-tiap makna kata jahat adab dan berbuat adab itu, maka iaitu adab.
Di sebaliknya ada adab. Bila kita buat adab tak betul, berbuat adab tak balas, maka kita pun kembali kepada adab yang elok dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya pula yang tiada yang mengetahui anugerahnya dalam tegah itu melainkan sadiq. Jadi tidaklah mengetahui benda ni semua melainkan orang sadiq, orang yang benar. Yang Allah bukakan pintu hati dia, dapat melihat di sebalik tegah itu ada anugerah. Di sebalik anugerah itu ada tegah. Setengah orang dia tengok zahir, tapi ada setengah orang tengok zahir dan tengok batin. Di sebalik kita kata umpan tu, dia ada mata kain. Di sebalik umpan ada mata kain. Di sebalik manis ada racun. Di sebalik pahit ada ubat. Ini semua orang ni disebut oleh Abu Abbas orang yang sadiq. Dianugerahkan Allah Ta'ala sifat siddiqin, orang yang benar, yang Allah bukakan pintu hikmah kepada dia, hingga dia nampak di sebalik bala ada nikmat, balik nikmat ada bala. Sebab itu bagi dia, bila dapat nikmat dia lebih berhati-hati, takut terkena bala tu. Tapi di sebalik bala, kesalahan yang dia kena, tak apa, mungkin ada hikmah dia. Itu dia. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.